2012 kerajaan Israel kempen tanam pokok orkot, bagi tanam pokok orkot. Kan kita pelik, tak percaya Nabi, tapi kenapa percaya perkhabaran gaib Nabi? Pelik. Sebab itu memang dia. Dia percaya benda gaib. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, besok kalau Dajjal datang, kenapa dia ikut Dajjal? Malam ni saya nak cerita mengenai bangsa Yahudi. Biar kita kenal. Biar kita kenal. Sebab kali ni kalau cerita bangsa Yahudi, kita rasa macam hebat sangat dia. Macam untouchable, macam takutnya kan. Kita nak cerita dia. Tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, dalam gen dia ni, dia ada darah penakut. Ini kita bukan cerita sebab kita bias tak suka dia. Dan daripada sudut ahli psikologi dia pun sebut, sebab dia memang bangsa yang dihalau sejak dulu. Dia pernah berada di bawah Fir'aun berapa ratus tahun, jadi hamba, kena dera dan sebagainya. Dia berada di Nabucodonosor. Nabucodonosor ni raja daripada Iraq, tawan Baitul Maqdis 586 sebelum Masihi, jadi hamba. Dia pergi ke mana-mana, orang tak suka, orang halau dia, orang bunuh dia. Dia pernah berada di Spain, dekat Spain, Spanyol, kena halau dengan orang Spanyol. Dekat Rusia, Tsar Rusia, dia kena halau daripada Rusia. Dia hanya aman duduk di negara Islam je tuan-tuan sekalian. Dia aman duduk di Islam, dekat Bukhara, dekat Parsi, dekat negara-negara Arab, negara Eropah semua tak suka dia. Jadi dalam darah dia tu ada gen penakut. Dan benda ni Quran pun sebut. Quran kata, orang Yahudi isaqaltum fil ard. Dia kalau nak ajak perang dia takut. Dia tak berani nak bangun. Bangsa Arab Allah sebut bangsa pengkhianat. Innal a'rab asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab kalau tak beriman paling kafir, paling munafik. Kalau tak beriman, kita cerita kalau tak beriman. Sebab tu orang apa beza Yahudi bom Gaza dengan Bashar Assad bom rakyat dia di Syria? Sama je tu kan, kering hati tu. Kan? Yang kedua tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni satu benda, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, Nabi-Nabi ni kan cerita benda-benda gaib, kan cerita. Macam kita kan ada Nabi cerita pasal akhirat, benda-benda gaib kan. Jadi oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, nature percaya benda gaib tu ada dekat dia. Dia tu mudah percaya pada benda-benda gaib. Kan saya kalau ke sana tuan-tuan sekalian, kalau jemaah dah rehat, saya akan keluar balik daripada hotel kat Jerusalem tu, saya akan pergi melepak. Sebab bukan saja kita baca, kita belajar, kita nak tahu secara praktikal dia. Sejak 2009 dulu dia memang suka cerita benda-benda gaib ni. Saya kalau pakai cincin, saya suka menyakat dia lah. Saya kata, brother, this one, and friend lah, kita cakap kat situ kan. Bukan friend pun, namanya. Tapi, ni, aku pun cincin ni, malam ni dia boleh datang mimpi tau. Dia suka cerita-cerita macam tu. Dia, jual lah kat aku. Tak boleh, mana boleh. Dia suka, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kau nak berniaga dengan dia, tuan-tuan jual cerita gaib ni kat dia. Confirm laku, tuan-tuan sekalian. Ini seprofesional mana dia. Dia suka. Tuan-tuan, banyak kris kita berada dekat sana. Tuan-tuan pergi tengok, ada daripada Israel lelong kris kita. Macam mana boleh datang sampai kat sana? Sebab dia beli kris kita tu. Siapa orang kris depan saya ni? Siapa orang kris yang biasa beli dekat online punya bidding tu ataupun jual, tahulah biasa. Ada daripada Israel semua dia. Dia memang percaya. Badan dia penuh tangkal. Tangkal tuan-tuan, badan dia. Kan? Tuan-tuan kalau pergi ke sana, kita tak biasa, tak kenal muka tau. Orang Arab maknanya dengan orang dia sama je muka. Kita tak kenal. Tapi kalau kita nak tahu dia orang Yahudi ke tak, kedai dia confirm ada tangkal. Confirm kedai dia. Dia panggil Mezuzah. Confirm ada tangkal. Badan dia confirm ada tangkal. Ini orang Yahudi tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita pelik.
Saya waktu Era Sharon ni kan koma 5 tahun. Hanya bantuan pernafasan. Saya cakap kat dia, come on. Kau punya teknologi perubatan bukan sikit, bukan rendah tau. Antara yang termaju tau. Era Sharon tu dah brain death. Mati dah. Biological dia memang mati dah. Apa pasal kau simpan lagi? Masih lagi bantuan pernafasan? Dia kata apa? No. Era Sharon ni kena sihir orang Islam. So kita semua rabai-rabai ini tengah usaha untuk ubat sihir. Lepas 5 tahun, dia isytihar mati, daripada gemuk tu kurus. Kan? Isytihar mati, saya tanya dia waktu saya dekat sana, apa cerita Era Sharon? Oh, sihir orang Islam ni kuat lah. Kita tak boleh lawan lah sihir orang Islam. Itu dia. Dia seprofesional mana, kalau tuan-tuan pernah berjumpa, berbual, cuma masuk cerita benda gaib ni. Dia suka cerita benda gaib tu, dia suka. Sebab tu kita pelik. Dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi kenapa dia percaya perkhabaran gaib Nabi Muhammad? Kan Nabi sebut kan, besok akhir zaman akan berlaku peperangan besar antara orang Islam dan juga Dajjal. Antara pengikut Dajjal ni orang-orang Yahudi yang penyembah syaitan. And semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar Rahman, wahai hamba Allah, tangkap ni, belakang aku ni ada orang Yahudi pengikut Dajjal bersembunyi. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Dia sebahagian daripada orang Yahudi. 2012 kerajaan Israel kempen tanam pokok Gharqad, bagi tanam pokok Gharqad. Kan kita pelik, tak percaya Nabi, tapi kenapa percaya perkhabaran gaib Nabi? Pelik. Sebab itu memang dia. Dia percaya benda gaib. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, besok kalau Dajjal datang, kenapa dia ikut Dajjal? Sebab dia akan suka benda-benda gaib, sihir-sihir ni dia suka. Kita orang Islam, walaupun kita diajar benda gaib, tapi kita jelas akidah dan guideline kita. Jelas. Kita takkan percaya pada tangkal-tangkal. Dan kita memang maknanya berdoa dan beramal lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tahu apa tu khurafat, kita tahu apa tu syirik, kita tahu apa tu benda-benda yang menyengutukan Allah. Kita ada guideline yang jelas. Dia tak ada, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita ketika Dajjal datang, insya-Allah orang Islam tidak akan terpukau dengan melihat Dajjal menurunkan hidangan daripada langit. InsyaAllah orang Islam tidak akan terpukau melihat Dajjal menghidupkan orang mati. InsyaAllah orang Islam tidak akan terpukau melihat Dajjal mengubat penyakit-penyakit yang pelik-pelik waktu itu. Sebab kita ada guideline kita, jelas. Tapi sebab itu kenapa orang Yahudi berikut Dajjal lah? Sebab dia nature dia betul, dia percaya, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi itu orang Yahudi. Dia bukan bangsa yang kuat. Dia macam bangsa-bangsa yang lain. Cuma sebagai penutup pada malam ini, saya nak bawa satu kisah untuk kita berfikir. Tuan-tuan sekalian, satu hari saya bawa satu rombongan budak-budak muda pergi Masjid Aqsa. Jadi orang cakap, Ustaz, saya dalam dunia diving, tuan-tuan sekalian, ni pun dengan CIDB, kita buat modul underwater construction diving. Saya lari sejak ni pergi kuliah. Berapa hari kena jadi panel pembangun underwater construction diving CIDB. Kan? Sebab kita nak bangunkan national standard kita. Biar orang-orang Melayu kita, anak-anak bangsa kita ada certification sendiri. Jadi saya biasa dengan diving. Satu hari anak-anak muda dia kata, Ustaz, kami nak jadi orang Melayu pertama diving kat Palestin, boleh? Boleh, saya kata, boleh. Okey. Jadi sampai kat sana, orang yang muda-muda nak pergi diving, yang tua-tua nak pergi jalan lah. Pergi ziarah makam Nabi, ziarah tempat-tempat sejarah. Saya lead, saya ketua yang pergi diving ni. Daripada Jerusalem pergi ke Eilat. Lebih kurang 200 km, bukan macam itulah. Pergi Eilat. Sampai di Eilat, kan orang Yahudi lah banyak. Dia kata, tengok lesen diving kau. Diving ni ada lesen Kita berkeluarkan lesen masing-masing. Tengok buku log kau. Diving ni ada buku log. Dan biasanya kita takkan bawa buku log kita. Kita bawa diving bawa buku log, tebal kan? Berat je. Tak bawa lah.
Okey, kalau tak bawa, aku anggap kau lama tak diving. Jadi engkau kena buat refresh course. 1 jam atas darat, 1 jam dalam air. Bersama saya ada Mak Saleh juga yang kena, sebab tak bawa buku log. Jadi pun dia revise satu, tak ada skip satu pun. Tak ada skip satu pun. Kan? Sampai Mak Saleh tu kata, come on, engkau tengok kita pegang tank ni, kau tahu kita dah biasa ke tak? No. Satu, dalam air pun satu, tak ada skip, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi diving dekat Mesir, kan? Aku nak diving, tak lesen. Allah, lesen tak bawa lah. Lesen pun tak tunjuk. Betul kau diver ni? Betul. Kau ambil tank kat sana, kau ambil peralatan kat sana, kau ambil tank situ. Jangan lupa bayar sini. Kau terjun kat sana. Dekat Dahab, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Dahab dipanggil diver cemetery. Perkuburan diver. Banyak orang meninggal kat situ, tuan-tuan sekalian. Tak ada lesen, aku terjun. Yang penting bayar sini. Meninggal. Diver cemetery dekat Dahab, tuan-tuan sekalian. Habis diving, kita nak makan. Jadi walaupun ada fatwa kata sembelihan orang Yahudi boleh makan, fatwa negara Arab, sebab orang Arab ni sembelih pakai sebut nama Allah, Shamshim. Tuan-tuan kalau pergi ke US ataupun naik kapal terbang, tak ada makanan halal, tuan-tuan boleh makan makanan orang Yahudi, dia panggil kosher. Kosher ni istilah halal bagi Yahudi. Walaupun ada fatwa kata boleh makan kosher, sembelihan Yahudi boleh makan, saya tak tergamak nak makan. Geli aku. Jadi saya kata kita makan seafood je lah. Seafood je. Jadi saya pun tengok restoran, jumpa satu restoran, nama dia Ginger Asian Seafood. Saya ingat lagi. Ginger Asian Seafood. Saya pun buka menu. Buka tuan-tuan sekalian. Tak tahu nak apa makan. Ada tom yum. Tom yum big prawn. Oi, tom yum udang besar kan. Jadi saya kata, bolehlah makan tom yum kan. Tapi otak saya terus block tau. Apa tom yum si Yahudi ni kan. Ripik betul lah. Tapi tak dapat nak minta, saya minta tom yum. Tak lama lepas tu datang tom yum. Saya tengok, macam tom yum lah ni. Cium bau. Tom yum ni. Rasa, tuan-tuan, sebiji macam tom yum kat negara kita ni. Saya panggil chef dia tahu. Mana kau belajar masak tom yum ni? Aku belajar kat Thailand. Bahan mentah semua dari Thailand. Kalau dia kata tom yum sungguh, tuan-tuan sekalian. Makan dekat negara Arab, tom yum rasa kari rasa kari, masak pedas rasa kari, semua kari. Tuan-tuan kalau pergi Asian restoran, semua kari, tuan-tuan sekalian. Menu je beza. Tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak cerita kat sini, dia bangsa biasa. Malahan ada benda-benda yang dia lebih rendah daripada kita pun. Dia bangsa penakut. Kita orang Melayu lagi berani. Orang Melayu, tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang Mak Saleh pun takut. Dia panggil amuk. Amuk ni bukan mengamuk, bukan mengamuk, bukan begitu. Bukan isteri kita mengamuk maling pinggan, bukan. Amuk ni maknanya berani mati. Tuan-tuan baca sejarah Melayu tu apa? Satu-satu bangsa di dunia ada amuk. Amuk ni mana berani mati. Dia bukan mengamuk yang bini baling pinggan, kan? Bukan begitu. Kita lagi berani daripada Yahudi, tuan-tuan sekalian. Tapi saya nak cerita kat sini, daripada dua kisah ni, dia kalau buat kerja tak main-main. Dia buat kerja betul-betul buat. Dan benda itu, attitude ataupun sifat itu, sebenarnya itulah sifat yang Nabi bentuk kepada seluruh dada orang Islam. Buat kerja jangan main-main. Kalau buat kerja sungguh-sungguh. Baca hadis, baca Quran, kita akan jumpa benda itu semua. Surah Kahfi Allah sebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu berkata benda yang kamu boleh buat hari ini, aku akan buat pada hari esok. Jangan tangguh kerja. Nabi sebut hadis, halaka musawwifun. Binasa orang yang suka menangguh-nangguh kerja. Jangan malas-malas, jangan buat kerja cincai-cincai. Benda kecil pun bina attitude buat kerja betul-betul. Tuan-tuan, benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Badminton kan main-main.
buat betul-betul jadi hebat. Sukan si ada, atlet badminton, golf, main-main, buat betul-betul jadi hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Kalau benda betul-betul kita buat betul-betul, Masya Allah, super hebat tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi bina attitude, betulkan attitude, betulkan dalaman yang Nabi sebut Allah tak akan merubah satu kaum mereka merubah apa yang dalam diri mereka. Jangan tangguh kerja, jangan malas-malas, jangan malah berfikir. Terutama orang lelaki, saya nak pesan abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Orang malas fizikal bermula dengan malas berfikir. Isteri kita tanya, bang nak makan apa? Jangan sekali-sekali jawab, apa-apalah. Bang nak pakai baju apa? Apa-apalah. Bang cuti ni kita ke mana? Mana-manalah. Jangan sekali-sekali jawab. Berfikir. Bang nak pakai baju apa? Awak ambil yang putih tu. Bang nak makan apa ni? Masak tom yum. Bang kita cuti ke mana? Walaupun tak ada idea, Langkawi boleh bang. Abang memang baru fikir Langkawi tu. Berfikir. Sebab orang yang malas berfikir, dia akan malas fizikal. Kan? Tak percaya tuan-tuan sekalian, cuba perhati orang yang pemalas. Kan? Tak ada fikir. Sampah pun tak ada kutip. Sampah pun tak ada fikir. Sendiri makan, sendiri buang kat kereta, tak nak buang sampah. Fikir pun tak nak. Ini benda Islam perangi. Sebab tu ada doakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari Allah daripada lemah semangat dan juga pemalas. Ini benar-benar attitude yang kita kena ubah dalam diri kita. Baru kita kata nak lawan Yahudi itu boleh lawan. Sebab nature kita ada benda yang lebih hebat daripada dia orang pun. Cuma attitude kita saja kena baiki, lebih hebat daripada dia sebenarnya. Gabungan inborn punya kelebihan yang Allah bagi dan juga attitude yang betul, insya-Allah kita akan jadi bangsa yang hebat.